Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Azwar Kamar Zaman dan juga Azahimi dan juga tetamu kita. Tapi yang kejap lagi kita introduce. Okay, sebelum tu saya nak beritahu untuk Brigade Online kita ada satu segmen baru iaitu Azwar Tanya. So untuk segmen ni saya akan saya dan Azhar akan bersama dengan tetamu jemputan lah, tak kira lah selebriti ke sesiapa sahaja ke, kita akan nak tanya, nak merungkai benda-benda yang berkaitan dengan mereka lah. So jadi malam ini kita bersama dengan seorang legenda, seorang legenda dalam bidang nasyid, iaitu tak lain tak bukan Fitri Haris ataupun Dr. Fitri Haris. Assalamualaikum Dr. Fitri Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Cina. Selamat tahun baru Cina. Nampak? 恭喜发财，祝你生日快乐，新年快乐。Oh ya, mama. Apa khabar Dr. Fitri Haris ya? Alhamdulillah Azhar, Alhamdulillah Azwar sihat, Alhamdulillah. So hari ni open house pergi mana? Open house. Jiran saya depan Chinese, belakang Chinese. Okay. Wow. Itu je sebab saya tak kenal, baru pindah. Itu je nak bagi tahu. Tepi tak taruh lagi Tepi tak taruh lagi. Tepi Chinese juga. Kanan tak ada orang. Tapi saya tak sempat nak wish Happy New Year sebab saya tak jumpa. Kalau bertembung maybe saya akan wish lah kan. I see. InsyaAllah itu dia. So Alhamdulillah kita rasa sangat beruntung juga wahai Bandar-Mani, kerana untuk first episode ni kita dapat bersama dan Dr. Fitri Haris, kita rasa sangat berbesar hati lah guest kita pada malam ni, kita dapat bersama dengan Dr. Fitri Haris. Kita banyak benda yang kita nak borakkan, wah, betul tak? Betul. Bukan senang nak bersama dengan Fitri Haris ni sebab yelah kita ketahui Fitri juga merupakan seorang pendidik dan juga seorang pemuzik. Tambah sekarang ni dia dah taken kan, dah berpunya, so macam susah lah sikit. Betul. Diikat katanya. Alright, wah, kita tengok dekat Facebook kita yang komen kita ni ada juga kita ada Faiz. Hello, hi. Faiz, apa khabar? Farah Khairul. Dia kata Assalamualaikum Angah. Assalamualaikum semua, insyaAllah. Alright, dan kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk terus share video ni, live ini sebanyak yang mungkin. Dan kalau anda ada soalan yang nak ditujukan kepada tetamu kita, boleh juga tulis kat ruang komen di bawah. Jap lagi kita tanya tetamu kita. Kalau ada soalan-soalan, apa-apa soalan lah, tak kisah, insyaAllah. Kalau ada kesempatan, kita akan tanyakan terus kepada Dr. Fitri Haris. Baik, silakan Wah. Okey, memandangkan Fitri Haris ada muzik terbaru yang bertajuk Ayah Sofia. So sebelum kita pergi ke benda-benda yang berat, kita tanyalah dulu kan, projek terbaru Fitri Haris ni, kalau boleh kongsikan kepada penonton, kenapa dalam banyak-banyak bangunan di dunia ataupun di Malaysia ni, kenapa memilih Ayah Sofia untuk dijadikan sebagai lagu? Kenapa tak macam bangunan KLCC ke, Sultan Abdul Samad ke? Kenapa Ayah Sofia? Ataupun Masjidil Aqsa ke kan? Yes. Okay, first of all terima kasih kepada Brigade TV dan mohon 1 minit untuk saya sharekan live kita ni, boleh Boleh, silakan. So, kita nak war-warkan kepada semua, minta share, like and comment. So kita pergi ke mana? Chatutin. CHAT2TEEN. So anda yang sedang menonton pun jangan lupa untuk terus share. Kita chat tutin. Okay, saya ini dia. Sekarang ni kita klik and then kita share. Dah bunyi dah. Okay, so kita share. Sekarang ni dah ada 38 share. Hopefully kita nak cecah kepada 200 share lah. Amin insyaAllah. Dengan kuasa Fitri Haris. Okay, baik. Berbalik kepada soalan Azwar tadi, kenapa Ayah Sofia? Sebab saya dengan Ayah Sofia ni dia tak jauh, dia macam sepupu bangunan ni. Sebab dalam hidup saya dah menjejakkan kaki ke Ayah Sofia 4 kali. Alhamdulillah. Okay? Dan 4 kali tu juga saya masuk ke dalam Ayah Sofia tu.
dan saya membaca setiap dia punya penulisan sejarah dia bagaimana. Dan asalnya saya bila ada melodi lagu ni bukanlah berniat untuk Hagia Sophia. Saya minta seorang penulis lirik yang baru-baru ni memenangi anugerah Nasyid Malaysia sebagai penulis lirik terbaik, Abaito Lara. Saya cakap, Abaito, saya ni tak pernah ada lagu tentang Rasulullah. Saya nak lagu tentang Rasulullah, boleh tak Abaito buatkan dengan melodi ni? Kan? So Abaito pun okey, dia kata. So bila Abaito dengar melodi tu, terhasil tiba-tiba dia bagi saya lagu berkenaan Hagia Sophia. Dan saya rasa goosebump dan saya rasa macam saya bersyukur walaupun saya tidak dapat apa yang saya minta, tetapi Abaito lebih tahu sebab dia penulis lirik kan. So dia lebih tahu mood tu pergi macam mana. Dia kata dia nampak saya pergi ke Hagia Sophia bila saya belajar di UK dulu, saya rajin pergi ke Istanbul, transit dan sebagainya. So Abaito nampak saya memang rajin ke Istanbul dan Hagia Sophia. That's why dia kata lirik ni sesuai dengan Fitri sebab dia nampak saya berada di situ, dia nampak bagaimana saya ada buat vlog tentang Hagia Sophia, dia nampak bagaimana kasih dan sayangnya saya kepada Turki ni lah, Istanbul ni. That's why terhasilnya Hagia Sophia ni lah. Baik, Fitri nak tanya juga pasal MV muzik video berkenaan dengan Hagia Sophia ni. Ramai juga mungkin ada yang segelintir tanya apa signifikannya dalam muzik video tu ditampilkan pasangan suami dan isteri dengan Hagia Sophia. Adakah ada maksud yang tersirat yang nak disampaikan? Okey, bila kita buat MV tu, bila saya berbincang dengan pihak production Intim Records, saya bercakap dengan dia. Saya cakap lagu ni sangat epic. So apa yang boleh kita buat? So kita meeting 2 kali. So asalnya sebenarnya kalau tidak ada PKP dan tidak diuji dengan MCO ni, berkemungkinan besar kami ke Istanbul. Maknanya kita willing spend duit masing-masing sebenarnya. Maknanya kita nak buat video klip di sana kan dan sebagainya. Tetapi kekangan PKP kita memikirkan sesuatu macam-macam. Asalnya kita nak panggil Fatah Amin lah, kita nak panggil itulah inilah, and then sebabkan saya masa tu saya memang push, saya nak cepat. So Intim suggest Insta famous lah, motivator iaitu Alif Tega, dan dia bersetuju. Saya cakap dengan dia, boleh tak ajak isteri dia sekali. So dia ajak isteri dia sekali, Aisyah, berada dalam MV tu. Ada saya dapat pelbagai soalan lah. Orang tanya apa kena-mengena pasangan suami isteri ni dengan lagu Hagia Sophia ni. Kan? Apa dia punya simbolik dia? Okey, saya jelaskan dekat sini buat pertama kalinya eksklusif untuk Chat to Teen ni. Kalau kita fahami betul-betul maksud lirik dan juga penceritaan yang dilakonkan oleh Alif Tega dan Aisyah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mana dia sedang mengkaji sesuatu. Dia tengah buat research. Okey, yang buat research, yang mengkaji ni sangat-sangat sinonim dengan penyanyi dia. Penyanyi dia saya lah, yang mana seorang yang lepasan PhD jabatan kedoktoran di UK kan. Seorang yang bila buat kajian, suka membuat kajian dan sebagainya, dilahirkan dan dilakukan oleh Alif Tega. So apa yang dikaji oleh Alif Tega ni? Dalam dia membuat kajian itu, sampai satu tahap kalau tengok dia stres, dia rasa macam dia down dan sebagainya. Dia down, and then dia minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta, ya Allah, Tuhanku, mungkin sampai ada berdoa dan sebagainya, minta daripada dia. Maknanya bukan minta daripada manusia. Dan juga kita selitkan di situ ada peranan sebagai seorang isteri. Okey, seorang isteri lah. Kalau 2 orang isteri, 3 orang isteri boleh, tapi seorang isteri tu dia datang, dia support. Okey, dia support, dia bagi air walaupun segelas air, tetapi sebenarnya itu sangat-sangat bermakna. Jadi dekat situ kita rangkumkan walaupun sedikit, tetapi dekat situ ada unsur-unsur pendidikan, ada konsep dekat situ, peranan suami isteri di situ, dan akhirnya terjawab bahawa bagaimana Hagia Sophia ini, dia sebenarnya mengkaji tentang Hagia Sophia. That's why hujung sekali dia dapat result, dia tahu macam mana kisah Hagia Sophia ni. Okey. Dan metafor daripada Hagia Sophia ni, kalau kita tengok daripada zaman kegelapan dahulu, Hagia Sophia ini asalnya sebuah gereja, and then dijadikan bila pemerintahan Khalifah Utsmaniyah dan sebagainya masuk, and then dijadikan masjid, kemudian tu dijadikan muzium, menjadi masjid balik. Dekat situ nak cerita bahawa dalam hidup kita ni ada zaman-zaman cahaya, zaman-zaman kegemilangan, and then zaman-zaman kegelapan, kejatuhan, and then dia ada zaman kalau kita bangkit daripada kejatuhan dan kegelapan tu, kita akan dapat balik cahaya dengan syarat kita berusaha dan percaya dan kita minta kepada Tuhan. Dia nampak simple, tapi sebenarnya itu yang kita nak bagi tahu.
Memang betul-betul double meaning Baru tadi tinggal macam dia nak promote diri dia lah tu kan, pasal kisah husband and wife tu kan. Rupanya ada maksud yang lebih deep yang tersirat daripada penceritaan tu. Saya mula-mula saya ingatkan Fitri nak menceritakan bahawa beliau bertemu dengan isterinya dekat Hagia Sophia macam tu lah. So bila sekarang ni Fitri explain baru saya faham, okay, saya nampak lah apa yang nak disampaikan oleh Fitri melalui music video tersebut. Ya, saya hari-hari jumpa isteri saya dan tak ada masalah lah tentang tu, insyaAllah. Dan kita lagu untuk isteri ni saya dah buat sebenarnya, ada single sebelum tu iaitu Yang Terakhir. Boleh tonton jugalah di YouTube channel saya. Music video ni pun telah mencecah 60,000 views di YouTube. Tahniah, Alhamdulillah. Dan macam mana penerimaan peminat-peminat Fitri dan juga orang luar terhadap lagu ini? First of all, diorang kata first time Fitri Haris nyanyi lagu berkonsepkan macam ni. Lagu ni sangat berat. Dia bukan bersifat sosial, maknanya kemasyarakatan lah, tetapi dia lebih bersifat historical, sejarah dan sebagainya, maknanya penceritaan yang memerlukan pemikiran. Tetapi lagu-lagu macam ni yang kita perlukan sebenarnya, dan saya memang looking forward something yang different. Kalau buat lagu tentang cinta, buat lagu tentang apa, memang saya dah sinonim dengan lagu percintaan. Jadi bila dah berumah tangga macam ni kan, jadi di akhir bukanlah ialah di akhir usia lah, setiap pada kita hari-hari di akhir usia. Tapi nak cerita dekat situ, saya nak bagi sesuatu yang bermanfaat kepada semua. Maksudnya yang orang tak terfikir dan kita nak bagi. That's why saya cakap dengan Abang Ito lock lirik ni. Saya nak juga lirik ni, dan Alhamdulillah Abang Ito bersetuju, dan daripada situlah kita buat lah. Masya-Allah. Cuma saya nak tanya satu soalan je tadi pasal isteri-isteri tadi. Memang ada niat nak kahwin banyak ke macam mana? Astaghfirullahaladzim. Tak ada. Libat hal di sini. Tak ada. Saya bagi tahu sebab ada di antara kita yang menonton ni ada yang isteri. Sebab kalau saya sebut isteri sahaja, jadi siapa yang ada dua isteri yang lain akan terasa cakap aku pun isteri. Jadi kita menghormati semua orang. Nampak jawapan? Jawapan selamat. Doktor kalau tak jadi lecture lah. Okey, baik. Sampai itu kita nak tanya juga Dr. Fitri Haris berkenaan dengan, kita mungkin keluar sikit lah keluar sikit daripada berkenaan dengan Hagia Sophia. Kita nak tanya berkenaan dengan sekarang ni, apa yang dilakukan oleh Fitri Haris. Kalau kita tengok semua orang orang kata apa, dalam tempoh sekarang ni kita PKP 2.0 ni, kita dah orang kata apa, ramai orang dah mula sangat-sangat terkesan. Kalau ikut statistik pun katanya lebih 700,000 orang akan berdepan dengan isu pengangguran ni. So macam Dr. Fitri selaku ahli akademik juga, so bagaimanakah Dr. Fitri memandang, ada juga dalam kalangan anak-anak muda hari ni rasa macam okay, aku kena stop untuk fikir pasal belajar, aku kena doing something yang untuk make money. So pendapat Dr. Fitri sendiri. Dengar tak? Dengar? Tangkut Last kali fikir, lepas tu start. Okey, tak, maksudnya sekarang ni anak-anak muda, ada segelintir anak-anak muda yang masih belajar. So dia rasa macam dia sekarang ni kena stop untuk belajar dan doing something yang make money katanya. Sebab kalau kita tengok statistik, keluarkan statistik data lebih kurang 700,000 orang akan berdepan dengan isu pengangguran. So komen Dr. Fitri Haris. Okey, saya bercakap dari beberapa konteks lah. Konteks yang pertama adalah konteks mereka yang masih lagi belajar. Jadi kena set your priority. Ini pendapat saya lah, kan? Setiap orang ada pendapat lah, kan? Jadi pendapat saya, set your priority. Sebagai seorang pelajar, jangan risau tentang keuangan tu. Sebab belajar di Malaysia ni sebenarnya, setiap daripada universiti IPTA ke IPTS, kita semua dah disediakan kemudahan keuangan, yurannya berpatutan, kan, dan sebagainya. Kita ada subsidi dan sebagainya. Jadi belajar tetap kena belajar. Dan saya percaya setiap satu peluang yang tertutup akan buka lagi 10, dia akan membuka 10 peluang yang lain. Okey. Sebab tu kalau kita tengok lambakan pelajar-pelajar yang bijak mencari duit ni, sebenarnya mereka belajar, but at the same time mereka boleh juga mencari duit. Cuma nasihat saya, kena balancekan. Balancekan ni bukan sama berat, tapi kena beratkan lagi yang belajar. Okey, kita kena tahu prioriti kita. Bila kita tahu prioriti kita sebagai seorang pelajar,
ilmu dahulu, belajar dahulu, sebab kita tak nak bila kita belajar, kita lebihkan mencari duit, kita pula risau dan sebagainya. Saya faham ada yang kena support mak ayah dan sebagainya, tetapi kebanyakan daripada kita sebenarnya bila masuk ke IPDA atau IPTS ini sebenarnya tidaklah begitu, persentajnya sangat kecil mereka yang kena menanggung keluarga. Sebab bila belajar ni sebenarnya prioritinya adalah tetap belajar. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua adalah mereka yang memang kata orang terkesan sepenuhnya, terutamanya mereka yang dah tidak belajar, remaja-remaja yang memang tidak sambung belajar dan sebagainya. Sekali lagi, satu peluang yang tertutup, saya percaya 10 lagi peluang akan terbuka. Jadi untuk mereka-mereka yang terkesan dengan pengangguran dan sebagainya ini, kalau kita tengok sekarang ni banyak sebenarnya peluang-peluang untuk mencari rezeki. Contohnya kalau sekarang ini tidak perlu modal pun untuk berniaga. Sekarang ini tidak perlu kata orang, yalah ini mungkin orang akan ni kan, segulung ijazah. Ijazah itu penting, CJ dan sebagainya. Tetapi andai kata kalau kita ada kemahiran berniaga, kita kena go for it. Maknanya kena pergi betul-betul. Kita kena tahu ilmu berniaga, rajin-rajinlah scroll tu bukan tengok yang bukan-bukan. Maknanya tengok macam mana orang berniaga dan sebagainya, bagaimana marketing, bagaimana bisnes tanpa modal. Itu yang paling penting sekali. Sebab banyak peluang kalau kita tengok untuk jadi dropship, untuk jadi agent dan sebagainya tidak memerlukan modal. Jadi sebenarnya peluang-peluang ini perlu diambil sebagai salah satu peluang yang boleh kita lakukan untuk jana pendapatan. Tapi yang paling penting sekali, kena dalami, kena fahami ilmu teknologi, kan? Terutama sekali social media dan sebagainya. Sebab sekarang ni bila COVID-19 ni kita berhadapan dengan satu dunia baru. Orang kata norma baru kan, tapi saya mengatakan dunia yang baru. Sebab ini melibatkan satu dunia. Ini dunia punya isu. Jadi bila dunia baru ni apa dia? It's all about technology, it's all about internet. So nak atau tidak, kita kena tahu dan kita kena faham ilmu itu. Kalau kita tidak mahu memahami, kita akan ketinggalan. Sebab cara kita invest pun, ada kata orang yang main saham dan sebagainya pun berbeza. Maknanya counter-counter yang dulunya mungkin high dan sebagainya, mungkin dia punya graph dia bull dan sebagainya, itu satu counter-counter yang lain. Tetapi sekarang ni bila cabaran COVID-19 dia pergi kepada benda-benda lain. Itu yang orang sebut pasal Bitcoin dan sebagainya kan, Ethereum kan, Litecoin. Jadi benda-benda ni kena ada ilmu supaya kita faham sejajar. Dan satulah bila kita buat kajian ni, ada kajian ini dilakukan di US lah kan. Bila industri pelancongan macam saya dan Azhar, kami berdua ni antara mutawif yang membawa jemaah-jemaah pergi ke umrah dan sebagainya. Industri pelancongan ni nak betul-betul kembali kepada normal dijangkakan 2023. Can you imagine? Lagi 2 tahun. 2023 baru dijangka pulih sepenuhnya. Okey, industri pelancongan itu pun bukanlah kata sepenuhnya tu 100%. Dia tetap, bayangkan kita dah setahun COVID, nak masuk tahun kedua, tahun ketiga, lama kelamaan norma-norma yang lama itu, adakah ianya boleh jadi sebagai norma harian balik semula? Mungkin tidak. Sebab norma baru yang sekarang ni akan jadi norma harian. Dia akan replace, dia akan bertukar. That's why apa yang ada sekarang ini, jangan kita abaikan, jangan kita ambil enteng. Kita kena ambil betul-betul, ambil berat supaya lagi 3 tahun kita tidak ketinggalan. Tidak kata orang set kita punya mind berada pada norma yang lama tu. Sebab kita akan bermasalah untuk berhadapan dengan masa hadapan. Itu pendapat saya. Okay, wow, memang panjang lebar. Dan saya suka term yang bila satu peluang tertutup akan ada 10 peluang yang lain akan terbuka pula. Okay, sebenarnya saya faham apa isu Azhar yang disampaikan ni, dan ini adalah isu yang saya concern lah kan. Apabila ada Insta famous yang dah memang famous, dah memang berjaya dan kaya, dia orang macam promote, okay tak perlu nak study teruk-teruk pun, kau ikut dia macam aku. Jadi famous and then jadi peniaga and then korang akan berjaya. So sebagai orang yang pernah sebagai orang yang dalam industri seni yang pernah berada di kemuncak, mungkin boleh kongsikan sikit adakah populariti itu boleh menjamin kepada kehidupan pada masa akan datang? Okay, menjadi seorang yang ada nama ni, dia adalah bonus saja. Tapi kalau kita tengok rahsia-rahsia kejayaan orang-orang dulu, orang tak kenal pun tapi ada duit je kan, perniagaan. Saya sentiasa percaya kepada produk itu yang paling penting, servis itu yang terbaik. Sebab kebanyakan bisnes ataupun jenama-jenama yang besar, kita kenal ke owner dia siapa.
Kita pernah ke jumpa dia kadang-kadang? Tak pernah pun. Jadi saya sentiasa percaya kan dia itu adalah bonus, nama itu bonus. Saya tidak menafikan kata orang populariti itu tidak dapat bantu. Dia memang membantu. Tetapi yang adalah khidmatan tu yang paling penting. Jadi macam selebriti, artis sebenarnya memang terkesan lah. Bayangkan setahun tak ada show. Okay, kemudian tu tak boleh buat ceramah sana sini, tak boleh itu, tak boleh ini. Sebab tu kalau kita tengok ramai artis-artis yang mula berniaga. Ada yang berniaga char kway teow, ada yang berniaga buku, ada yang berniaga, ada yang bagi ceramah online dan sebagainya. Jadi mereka nak tak nak mereka kena lakukan sesuatu yang lain. Okay, kena keluar daripada comfort zone. Barulah kita boleh tahu daya kemampuan kita. Jadi kesan atau tidak terkesan itu pada saya sebagai anak muda, ilmu perlu ada. Sebab kita boleh bezakan, kita boleh tahu kalau kita lihat anak-anak muda kita yang berniaga yang ada ilmu dan juga yang berniaga tidak ada ilmu. Ada orang dia berniaga, dia berjaya tapi tidak ada akhlak, tidak ada adab. Ada anak muda yang berniaga, ada ilmu dan ada adab. Jadi kalau kita nak berniaga, kalau kita nak popular tetapi tidak ada adab, tidak ada akhlak, kat mana keberkatan rezeki itu? Sebab tu dalam Islam ni selain daripada keuntungan yang boleh dijalankan daripada perniagaan, yang paling penting adalah akhlak. Sebab akhlak ini menentukan keberkatan rezeki itu. Sebab saya tengok, saya sangat-sangat kecewa apabila ada juga Instagramer dan sebagainya suka buat kontroversi murahan, minta maaf saya cakap. Kan, dengan pakaian seksi dan sebagainya, dengan cuba dengan cara menggoda, kan, buat double meaning yang bukan-bukan, yang lucah dan sebagainya. Saya seorang yang sangat-sangat mengecam teruk. Pada saya mereka ni, saya bukan nak judge tapi mereka minta judge lah aku. Dan mereka suka diberi perhatian sebab itu adalah objektif mereka. Kan, jadi kita nak berkat hidup kita, kita beli dengan peniaga-peniaga yang menjaga akhlak, menjaga adab. Barulah barang yang sampai duit kita beri dan dia akan salurkan kepada benda-benda yang bermanfaat. Ini pendapat saya lah. Jadi kita nak berniaga, nak popular boleh, tetapi jangan sesekali membuat populariti murahan. Sebab pada saya bila populariti murahan, anda adalah seorang yang murah dan anda tiada harga. Baik, tapi macam mana pula Dr. Fitri dengan pandangan sesetengah jabatan netizen kita, segelintir lah, bukan semua, bukan mewakili majoriti, segelintir pandangan atau pendapat daripada barisan jabatan netizen kita ni mengatakan first dia kata senanglah nak cakap, yang kedua dia kata ini yang orang nak, dia kata bila sebut pasal marketing adalah sebab apa yang orang nak tengok, apa yang orang nak dengar dan apa yang orang nak. So dengan apa yang mereka buat ni menjadi alasannya adalah disebabkan ini adalah permintaan market. So komen Dr. Fitri sendiri. Sebab kita yang bagi benda tu. Kalau kita tak bagi, orang tak tahu pun. Bila ada produk, dia macam ni, berniaga ni dia ada ada rules dia. Demand dan apa? Demand dan supply. Supply dan demand. So kalau kita supply and kita marketing dengan cara yang macam tu, kita sebenarnya yang membentuk community, kita yang membentuk pemikiran. That's why dalam perniagaan, bila sebut pasal, berbalik pada yang tadi, soalan tadi, bila berbalik kepada popularity, commercialization, macam mana nak tarik peminat dan sebagainya, marketing ini juga sebagai seorang Muslim lah, saya cakap sebagai seorang Muslim kan, sebagai seorang Muslim perlu diletak, disuntik yang paling penting adalah akhlak dan juga adab. Sebab kalau kita supply barang dan kita mempromosikan marketing kita supply benda-benda yang tidak elok dan benda tu ditanam dalam anak-anak kita, anak-anak muda, secara tak langsung kita akan beranggapan bahawa sebenarnya itu yang mereka nak. Tak, sebenarnya itu adalah apa yang mereka bagi. Anak-anak muda, terutama yang muda-muda yang mungkin belasan tahun, nafsu mereka tak sama macam orang yang dah kahwin dah 37 tahun dan dia tak sama. Dia bergelora. Sifat anak muda dia nak tahu. That's why kita kena bagi sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. And then dia talahkan pula, dia kata sebab itu yang orang nak. Sebenarnya itu yang dia bagi. Kan, jadi setuju. Kan, itu yang diorang bagi. Jadi sebenarnya peniaga-peniaga dia kena faham, dia bukan sebagai seorang peniaga, dia juga adalah seorang pendidik. Dia memberi contoh dan juga inspirasi. Perniagaan yang dulu berbeza.
Orang dulu berniaga dekat kedai, okey, berniaga halal haram, timbang tak boleh kurang apa semua dan sebagainya. Orang sekarang berniaga dengan social media sekarang ni, mereka berniaga but at the same time mereka menjadi idola dan juga inspirasi kepada ejen dropship. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka adalah seorang pendidik. Jadi sebagai seorang pendidik, tanggungjawab sebagai seorang pendidik apa dia? Kena didik. So kalau didikan yang diberi adalah didikan yang tidak bermanfaat dan negatif, tak payah jadi pendidik. Kan, tak payah pendidik, tak payah peniaga. Sebab peniaga sekarang dia double. Dia peniaga, dia juga adalah seorang guru. Jadi kena tengok benda ni. Jangan terlepas pandang. Hanya laparkan keuntungan, laparkan profit. Sebab apa? Kena ingat, rezeki yang kita dapat, saya bukan Tuhan nak tentu halal haram, tetapi rezeki yang kita dapat, keberkatan itu kita akan bagi makan kepada anak, bagi makan kepada isteri, bagi makan kepada keluarga. Ya, ada orang kata saya bayar je zakat, saya ni semua. Okey, yang baik tetap baik, pahala tetap pahala. Kita bukan Tuhan nak kata tak berkat dan sebagainya. Tetapi secara mata kasarnya kita boleh nampak benda tu. Okey, tidak ada masalah apa-apa, tetapi keberkatan tu, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni mahal. Azhar lebih fahamlah kan. Hidayah ni suatu perkara yang mahal. Okey, jadi kita sebagai netizen, kita sebagai pembeli sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Kalau peniaga dan peniaga ataupun pendidik ini tidak boleh ataupun tidak boleh mendidik ataupun tidak boleh faham benda ni, kita netizen ataupun pembeli kena faham benda ni. Barulah benda ni akan jadi. Dia kena dua hala, dia tak boleh satu hala je. Tapi yang paling penting siapa yang supply lah. Faham. Satu penjelasan yang sangat saya terpegun dan saya rasa sangat seronok. Rasa macam apa nama ni, nak dengar lagi kan. Jangan berhenti. Tak ada soalan. Okey, sebenarnya kita dah pergi jauh tu, dah luar sikit tu. Ya. So kita nak tarik balik ke industri music ni, especially industri nasyid di Malaysia lah. Ya. Okey, saya nak tanya Fitri lah, sebagai orang yang berada dalam bidang ini, bagaimana Fitri melihat industri nasyid sekarang kat Malaysia? Okey, nasyid di Malaysia sebenarnya satu industri yang besar sebenarnya. Sedar atau tidak? Yalah, macam saya ada buat kajian, memang kajian khas berkenaan dengan nasyid. Nasyid ni, bila kita berbincang dengan Menteri Komunikasi Datuk Saifuddin di Parlimen, saya ada mengatakan, Datuk, sebenarnya ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh big label di Malaysia ni mengatakan nasyid ni ibarat rujukan daripada negara-negara luar. Okey, dan Datuk Saifuddin juga mengenengahkan di Dewan Parlimen. Saya sangat-sangat berhati dan bersyukur apabila kenyataan yang saya share itu dikongsikan di Parlimen. Dia kata apa? Nasyid, contemporary nasyid di Malaysia ni, Malaysia ni sebagai home of contemporary nasyid, dia mengatakan di Dewan Parlimen. Besar hati saya, maknanya hasil kajian saya itu dibawa ke peringkat Parlimen. Itu yang pertama. Kalau kata nasyid ini makin suram dan sebagainya, kita jangan comparekan dengan pada 1996, di awal 1996, yang mana pada ketika itu Raihan mencetuskan satu fenomena yang baru. Tetapi sebenarnya nasyid ini sentiasa ada. Dan percaya atau tidak, mereka-mereka yang dalam industri muzik Malaysia sangat-sangat mandang tinggi kepada industri nasyid Malaysia. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dia orang nak berduet dengan Raihan ke, berduet dengan ni, dia orang malu, dia orang segan. Jadi apa peranan kita sebagai penasyid-penasyid? Kita ajak mereka bersama-sama. Sebab orang, ialah semua orang beranggapan macam tu, media ke, TV ke, artis-artis luar ke, asal nasyid je dia risau sebab ustaz kan, susah, ustaz ni nanti kan judge dan sebagainya. Jadi sebenarnya peranan kita juga bila menasyid ni, tadi pendidik kan, dia bukan sekadar pendidik, ia juga adalah pendakwah. Jadi penasyid ini bukan sekadar kita menyanyi, dia menyampaikan benda-benda yang baik, dia kena ajak orang lebih ramai. Contohnya macam kita tengok Raihan Alisata, UNIC dengan Zizi Kirana, Raihan dengan Tomo kan, Fitri Haris dengan Lan Solo. Jadi banyak sebenarnya kan yang boleh kita rakib, Fat. Jadi banyak sebenarnya kita kena ajak lagi supaya memeriahkan nasyid ini, supaya orang faham nasyid ini sebenarnya apa sebenarnya yang nasyid ni nak perjuangkan. Itu yang paling penting sekali. Baik, saya maaf saya mencelah. Saya nak tanya Dr. Fitri Haris, disebabkan kajian PhD beliau juga berkenaan dengan nasyid. Macam tadi Dr. Fitri sebut, kita boleh summarizekan sebagai nasyid is not about music, but dia adalah sebuah culture yang mana nak ajak
ubah orang dari segi kehidupan. Tapi timbul persoalan dalam kalangan masyarakat kita segelintir. Saya yakin tak semua. Tapi ada yang berpandangan bila tadi Dr. Fitri mention about gandingan antara artis nasyid dengan artis-artis mainstream, sebagai contoh UNIC dan Zizi Kirana. Ada juga yang mempersoalkan, katanya seolah-olah gandingan itu tidak kena kerana contoh seseorang artis ni mungkin berpakaian dia agak seksi dan sebagainya, kemudian bila dia seolah-olah mencampur adukkan kan, mencantikkan sesuatu yang kita kata macam tak boleh. Ini pandangan mereka. So komen Dr. Fitri sendiri yang memang mengkaji dalam isu nasyid ni sendiri. Jadi pandangan Azhar macam mana? Sangkut tersekat ke ujung. Ada roblok. Pandangan mereka. Okey, so pandangan mereka adalah macam tu. Maksudnya dia kata gandingan tu adalah gandingan tak sesuai, seolah-olah mencampurkan sesuatu yang baik dengan tidak baik. So branding tu seolah-olah kalau kata macam jadi macam ni, dan you buat macam ni, dan benda tu jadi terus jadi baik. So komen Dr. Fitri terhadap komen-komen sebegini. Okey, Azhar, boleh tak share dengan saya kisah tentang bagaimana seorang pelacur menyelamatkan anak anjing ke apa masuk dalam perigi? Ya. Boleh tak Azhar share kan? Secara boleh lah, macam saya ingat macam tu je. Kalau Azhar boleh share kan? Saya pun lepas tu saya ulas daripada situ. Okey. Baik, saya taklah ingat secara detail, tetapi apa yang sebab ada ulama berbeza pandangan juga pasal cerita ni. Cumanya apa yang boleh kita ambil sebagai pengajarannya adalah dia sebenarnya seorang pelacur, tetapi dia tidak redha dengan apa yang berlaku ke atas diri dia. Cumanya satu hari dia buat apa kebaikan yang dia buat adalah dia nampak seekor anjing yang kehausan, kelaparan. So apa yang dia buat adalah dia memberi minum anjing tersebut. Dengan asbab dia memberi minum tu sendiri adalah benda tu sendiri memberi kebaikan kepada diri dia sendiri at the end of the day. So tu secara kasarnya lah. Okey, baik. Terima kasih Azhar. Berbalik kepada cerita Azhar tu, sebenarnya saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku. Okey, apa yang berlaku dalam industri sekarang ni. Yeah. Satu kajian saya mengatakan orang yang paling confused sekali, dia ada satu, kenapa nasyid ni tidak sampai ke new music landscape ataupun landscape yang baru. Satunya adalah confusion, yang mana keliru. Okey, keliru yang mana membezakan antara budaya dan juga agama. Agama ni is about fiqh, halal, haram, dosa, pahala. Okey, religion, okey, agama. Satu lagi adalah budaya, culture. Culture is culture. Culture ni budaya lah, pakaian dan sebagainya. Bila budaya ni, orang Melayu dulu dia pakai apa, Allahumma Muhammad, kebaya dan sebagainya, dia free hair dan sebagainya. Itu budaya. Okey? Itu budaya. Tetapi kalau agamanya apa? Agamanya kena pakai menutup aurat dan sebagainya. Jadi kena first kali, okey, poin yang pertama, bezakan antara budaya dan juga agama. Gabungan tadi itu penampilan mereka, okey, penampilan mereka, so far penampilan kalau budak dengan nasyid dia orang pakai tudung dan sebagainya. Mereka mengikut agama itu. Okey, jangan campur adukkan kebaikan dan juga kejahatan yang mereka lakukan. Okey, ataupun kesilapan yang mereka lakukan. Saya bukan ustaz nak mencerita tentang fiqh dan sebagainya. Ini yang saya buat kajian. Kenapa dia tidak pergi kepada new music landscape? Hasil kajian ni adalah sebab mereka confused. Okey, mereka campur adukkan budaya dan sebagainya. Ada orang kata jubah, nasyid kena pakai jubah, kena pakai kopiah. No. Baju ni adalah culture. Islam hanya suruh menutup aurat je. Awak nak pakai jeans ke dan sebagainya tak kisah. Sebab tu dulu saya masih ingat lagi kenapa saya kata confusion ni adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada nasyid ini dia berada di statik, berada pada satu graf yang linear. Sebab pada ketika saya dulu, saya ingat lagi pakai seluar jeans pun tak boleh. Apa ni penasyid pakai seluar jeans? Kalau penasyid kena pakai kopiah, tak pakai kopiah bukan penasyid dan sebagainya. Pada saya, bila kita dah kaji dan sebagainya dengan perkembangan dan sebagainya, perlu membezakan antara budaya dan juga agama. Jadi, apabila berlakunya duet dan sebagainya ini, bukan kita untuk judge, kita kena sambut baik kehadiran mereka, kita kena sama-sama bersama dengan mereka membuat kebaikan. Kerana apa? Mereka ada pengaruh. Andai kata mereka buat kebaikan, idola atau follow mereka mengikut dengan kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Contohnya Zizi Kirana yang paling sekarang ni yang nampak lah kan, bila orang tahu dia boleh mengaji dan sebagainya, dia pun dengan UNIC dan sebagainya, suara pula sedap dengan lenggut-lenggut teranu dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang baik. Kita kena celebrate kebaikan itu. Bukannya kita dekat sana tak pakai tudung dan semua. No. Pada saya kebaikan itu adalah agama. Kalau kita menafikan agama yang dia bawa, kebaikan itu bermakna kita menafikan agama, menafikan kebaikan yang Islam suruh buat.
Kan? Jangan kita campur adukkan dengan kebudayaan ataupun bertentangan agama dia dengan benda-benda yang lain. Sebab kita kena respect sejak kebaikan itu. Berbalik kepada cerita Azhar tadi, saya nak cerita kat situ. Apa dia punya simbolik dia? Maknanya, walaupun dia seorang pelacur, orang kata dosa, hari-hari buat dosa dan sebagainya, tapi dengan asbab hanya memberi minum anjing yang sedang haus, dengan kebaikan yang dituntut dalam Islam, dalam agama itu boleh bawa dia ke syurga. Jadi siapa kita untuk bercerita dengan orang yang memberi kebaikan dengan follower dia berjuta-juta, follower dia beribu. Ini baru seekor anjing. Ini follower yang berjuta ni beribu. So, patutnya kita sambut, panggil lagi kan. Maybe boleh Cik B. Saya pun bercadang nak duduk dengan Cik B ke apa ke dan sebagainya kan. Tak, benda ni perlu ada. Perlu berani untuk membuat kebaikan. Kalau kita nak buat kebaikan, kita nak bagi ceramah di masjid-masjid sahaja, bagaimana mereka yang berada di kelab malam, bagaimana mereka sedang merempit, bagaimana mereka yang main basikal lajak dan sebagainya. Kalau hanya untuk menyebarkan kebaikan di masjid, sebab orang pergi masjid ni mas semayang memang cari kebaikan. Jadi siapa yang akan bertanggungjawab untuk memberi kebaikan kepada mereka-mereka ini? Sekian. Itu dia. Baik, bila satu penjelasan yang sangat baik, saya mencela sikit. Satu penjelasan yang sangat baik. Saya teringat ada satu cerita Dr. Fitri penjelasan baik. Sangkut Terstak lah Azhar. Ada sangkut dengar tak? Sangkut juga. Apa penjelasan yang baik tu? Okey, saya teringat satu kisah ayahanda ataupun datuk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana ada satu kisah dia pergi jumpa dengan rakyat dalam keadaan dia pakai biasa-biasa je, sampai satu ketika dia jumpa dengan seorang lelaki yang jatuh sakit ataupun dia meninggal dunia kalau tak silap. Kemudian Sultan tadi, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, bawa balik rumah cari. Dia kata semua orang tak nak uruskan jenazah sebab dia kata ni ahli maksiat. So bila balik jumpa dengan isteri dia cakap, yes, ramai orang berpandangan begitu sebab dia selalu beli arak dan dia selalu pergi tempat pelacuran. Tetapi bila dia pergi, rupa-rupanya apa yang dia buat adalah dia setiap hari dia beli arak dengan niat dia beli, dia pecahkan. Dia kata hari ni aku dah selamatkan 30 orang daripada minum arak. Kemudian dia pergi pusat pelacuran, dia bayar untuk gadis-gadis tapi dia tak langgan pun. Dia bebaskan. Dia kata hari ni aku dah selamatkan 6 orang gadis daripada terlibat kepada penzinaan ataupun pelacuran. Lepas tu bila semua orang salah anggap, orang ingat dia beli tu sebab dia minum arak, orang ingat dia pergi pusat pelacuran tu sebab dia langgan pelacur lah. Bila jumpa dengan isteri dia cakap, isteri dia pernah nasihat suami, tapi dia kata dia tak kisah orang nak cakap apa. Satu hari nanti dia kata Amirul Mukminin sendiri, ulama yang ada dekat sekarang ini, dia kata akan datang uruskan jenazah aku. Kemudian Sultan terus cakap, Sultan kata akulah Amirul Mukminin dan aku akan perintahkan ulama-ulama untuk menguruskan jenazah. Allah merealisasikan impian. So point yang sangat baik macam Dr. Fitri sebut tadi lah kan. Kita tak boleh judge orang sebenarnya kan. Bila Allah nak muliakan seseorang tu, sebenarnya boleh lagi mulia daripada yang kita sangkakan, insya-Allah. Wah, sila Wah. Okey, Fitri, saya nak tanya lah kan. Memandangkan industri nasyid ni macam mana nak cakap, agak macam stagnan sekarang ni, tapi bila ada anugerah nasyid Malaysia baru-baru ni, benda tu dah jadi besar dan orang semakin luas. Jadi saya tanya, adakah penggiat-penggiat nasyid ini masih lagi boleh mencari makan di Malaysia? Mungkin ada orang-orang, memandangkan dekat Malaysia kan, especially di bahagian sekolah menengah, kita ada pertandingan nasyid, KPM dan sebagainya, dan diorang nak meneruskan cita-cita untuk menjadi ahli nasyid. So adakah peluang untuk menjadi ahli nasyid di Malaysia ni masih lagi besar? 70% penyanyi Melayu di Malaysia, lelaki dan perempuan dicampurkan, adalah bermula daripada nasyid di sekolah. Faham? 70%. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kalau kata nasyid ini masih kecil atau besar, itu bukan persoalan. Sebab persoalannya adalah hampir kesemua penyanyi yang ada di Malaysia sekarang ni bermula daripada nasyid. Persoalan yang timbul adalah, adakah penyanyi-penyanyi yang berkebolehan, yang boleh menyanyi, malu ataupun tidak mengaku mereka adalah sebagai seorang penasyid? Saya balikkan semula soalan tu. Maksudnya, adakah mereka willing untuk mengaku mereka sebagai seorang penasyid, terutamanya penyanyi muda, Insta-famous dan sebagainya. Sebab dikatakan apabila mereka masuk dalam nasyid ni, dia tidak popular mana, dia tidak komersial dan sebagainya. Tetapi bayangkan kalau
10 orang yang berkualiti ini yang kata malu untuk mengaku sebagai nasyid ini, mereka pergi mainstream dan sebagainya, memang boom. Andai kata mereka tak malu ataupun mereka bangga mereka sebagai seorang penasyid, bayangkan industri nasyid Malaysia. Faham? Ia akan menjadi satu industri yang mekar dan industri yang sangat-sangat berkualiti. Jadi jangan malu mengaku yang kita minat nasyid. Sebab bila saya sembang dengan penyanyi-penyanyi yang komersial mainstream, kebanyakan daripada mereka bila jumpa penasyid ni, wah saya dulu nasyid bang, saya minat lagu abang bang, saya memang nasyid dulu. Bro, saya dulu kahwin memang sebab lagu ni lah kan. Memang itulah dia yang saya dengar. Ini daripada artis-artis. Saya suka lagu, ada satu lagu nasyid dan semua. Kan? Bayangkan orang-orang yang popular ini tidak malu mengaku yang mereka adalah seorang penasyid. Bayangkan. Jadi yang paling penting sekali adalah sebab tu sekarang ni saya tengah usahakan kenapa orang malu dan sebagainya. Sebab apa? Confusion. Orang keliru nasyid macam mana, nasyid ni boleh pergi jauh ke. Sebab itu saya tengah usahakan dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kita nak lestarikan nasyid ini apa yang boleh kita dapat daripada nasyid ni, dan bagaimana modul itu sedang dilengkapkan sekarang ini untuk dibawa kepada sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA, IPTS dan juga ke peringkat NGO ataupun organisasi-organisasi dalam kerajaan ataupun swasta. Itu yang sedang saya usahakan. Maknanya kita nak lestarikan, kita nak standardizekan supaya bila keluar nanti orang tak malu. Sekarang ni nasyid sebagai form of contemporary nasyid in the world, di dunia, tak mustahil nanti Malaysia ni kalau kata nasyid ini, sebab nasyid ini kena faham di luar negara, Amerika Antarabangsa, UK, US, diorang tak tahu nasyid ni apa. Diorang sebut Islamic Popular Music. Itu term mereka. Diorang tak tahu nasyid tu apa. Diorang hanya tahu Islamic Popular Music ataupun Islamic Music. Okay, then dekat Malaysia nasyid, Indonesia nasyid. Okay, dekat tempat diorang dia panggil Islamic Popular Music. Tapi di Malaysia, nasyid dulu baru Islamic Music. Itu di Malaysia. Hanya ada beberapa negara je guna term nasyid ni, Malaysia, Indonesia, Turki, tak termasuk negara-negara kecil, Singapura dan juga Brunei lah. Okey, yang lain guna Islamic Popular Music. Jadi kena faham benda ni, kena ada ilmu ni, barulah kita boleh cakap tentang bagaimana nasyid ni ada peluang besar ke, peluang kecil ke. Kita kena standardize, kita kena lestarikan kefahaman nasyid dulu, then we talk about how, macam mana kita nak memperkasa to empower lagi nasyid ini di peringkat dunia. Itu dia, insyaAllah. Baik, Wah, nak minta izin untuk saya bacakan dekat okey, saya pun baru nak suruh baca komen-komen ni. Okey, baik. Ada sebelum tu saya baca daripada Syamsul Q, dia kata usrah lah, lain singgit ke Abang Jamil, dia sempat pilih saya tu. Dia kata soalan Ibu Menteri. Baik. Kita ada Syamsul Q ni untuk yang menonton, ni adalah muzik exact Zayan soalan dia sangat baik daripada Nur Khairiah. Dia tanya, soalan dia apa tu, Azhar? Dia kata, apakah keistimewaan nasyid di Malaysia yang membuatkan negara-negara lain menjadikan negara ini sebagai point of reference? Wow, soalan yang menarik. Yes. Okey, saya menjawab dari segi konteks akademik. Bila saya buat kajian, hanya dalam paper, dalam jurnal di Malaysia, di dunia ni, hanya ada beberapa nama sahaja yang dijadikan bahan rujukan. Antaranya kita ada Cat Steven, and then kita ada yang kita sebut di Malaysia lah. Di Malaysia yang paling popular sekali, yang memang disebut, bacalah jurnal mana-mana, memang orang akan buat reference adalah kumpulan Raihan. Sebut pasal nasyid, sebut pasal Islamic music, di dalam jurnal, di dalam paper, even dalam subjek-subjek di universiti di luar negara, mereka merujuk Raihan sebagai sumber utama. Okay, that's why kenapa orang luar pandang nasyid ni dekat Malaysia. Sebenarnya peranan Raihan, jenama Raihan itu yang memang dah buat world tour. Satu Malaysia, dia dah mempromosikan nasyid itu ke peringkat dunia sebenarnya. That's why kalau orang bertanya kenapa Malaysia jadi reference, kan? Diorang akan datang ke Malaysia dan sebagainya. Sebenarnya itulah antara faktor utama. Okay? Dan faktor yang kedua adalah kita bercakap, reference yang kita bercakap ini bukan reference nasyid moden. Kenapa? Bila kita sebut pasal nasyid moden, kita sebut pasal harmonizing, kita sebut pasal dan macam-macam lah, pasal vokal dan sebagainya ni, vokapella dan sebagainya ni.
bukan nasyid saja yang memartabatkan ataupun membuat muzik seperti ini. Kalau kita tengok Christian music dan sebagainya, church dan sebagainya pun menggunakan vokal, maksudnya harmonizing dan sebagainya. Jadi apa yang membuatkan orang tertarik nak kaji, nak tengok nasyid di Malaysia sebagai reference ni? Sebenarnya bila saya pernah mengajar, saya pernah dijemput mengajar 1 bulan di University of Notting Hill, United Kingdom, tentang nasyid di Malaysia ni. Okey. Bila saya tunjukkan yang nasyid moden dengan nasyid tradisional, nasyid yang peringkat kebangsaan, pertandingan yang pakai songkok, ada purush, ada gaya dan sebagainya, mereka lebih tunjuk raihan dan sebagainya, mereka sebenarnya lebih teruja konsep-konsep tradisional yang melibatkan taranum, yang melibatkan percussion, yang melibatkan pergerakan ataupun gaya-gaya formasi-formasi begini. Sebenarnya kalau kita nak mempromosikan nasyid Malaysia ini, saya berpendapat, hasil kajian saya berpendapat kita kena go for this kind of music. Then daripada situ baru kita cerita sebenarnya nasyid ada rock dan sebagainya, dan sebagainya. Sebab pada mereka pun ada muzik-muzik begitu, tetapi muzik nasyid yang raihan bawa dengan main darbuka sambil nyanyi, sambil tamborin, nak baca up dan sebagainya kan. Itu yang tidak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau nak sebut pasal reference, nak sebut pasal go for international, this kind of music, this kind of nasyid kita kena ketengahkan semula ke peringkat antarabangsa. Di Malaysia tidak ada masalah. Kita buatlah modern ke rap ke dan sebagainya, tetapi sebenarnya kat luar pun ada. Tetapi yang tak ada itu, kelompongan itu adalah yang kita sebut tadi. Itu dia. Okay, soalan seterusnya ada tak lagi Azhar? Silakan Wak. Soalan komen. Di ruang komen ada satu soalan, tapi soalan dia balik kepada lagu Ayah Sofia tadi. Dia tanya apakah cabaran yang paling besar semasa merakamkan lagu Ayah Sofia ni? Okey. Cabaran yang paling besar dalam saya merakamkan lagu Ayah Sofia ni dia punya feel dia. Okay. Sebab lagu Ayah Sofia ni dia bersifat, kalau tengok lagu tu dia ada graf dia betul. Dia tidak kata orang mono macam tu kan. Jadi nak dapat feel tu bukan satu perkara yang mudah, dan dia sangat berbeza dengan lagu-lagu saya nyanyi sebelum ni, apart from Dalil Cerita dengan Robitah kan. Maksudnya dengan Robitah tu lain pula cabarannya, R&B, Fiti Hari nyanyi R&B. Tapi Ayah Sofia ini saya kena sampaikan, saya kena rasa dulu. Bila saya rasa, producer rasa, Wan Saleh kata, "Oi, Pete, aku goosebump naik dulu rumah aku." Then kita lock. Tapi kalau tak goosebump, kalau tak rasa, kita tak bagi. Sebab tu biasa rekod kalau satu lagu tu 1 jam, 1 jam setengah settle kan. Ini setengah hari tak settle lagi. Wow. Saya terpaksa rekod 2 baris stop, 1 baris stop, untuk hanya dapatkan feel tu, untuk dapatkan supaya orang boleh rasa lah. That's why saya sangat-sangat mementingkan feel lah. Daripada dulu lagi saya memang feel tu nombor 1 lah. InsyaAllah feel tu yang mahal lah. Selalu normally kalau kita rekod lagu-lagu yang berbentuk, mungkin dia cerita pasal manusia, pasal isteri ke apa, boleh disandarkan feel tu, teringat isteri ataupun teringat kalau cerita pasal ayah, teringat ayah dan sebagainya kan. Tapi ni benda yang related dengan tempat ataupun benda yang dah lah jarang kita pergi, dan nak feel, nak relatekan dengan diri kita tu kan. Masya-Allah. Baik, ada soalan daripada Muzik Azek Zayan ni. Ini soalan dia panjang ni. Ini dia pun orang yang dalam, kenapa saya tak jumpa soalan tu? Orang yang dalam industri. Cuba tengok komen. Dia kata masyarakat Malaysia masih lagi tak banyak boleh terima nasyid moden. Bila sebut nasyid, dia orang hanya nampak raihan, hijaz, intim, rabbani dan seangkatan dengannya. Yang grup baru-baru ni mereka kata dia orang more to pop ketuhanan dan bukan nasyid seperti yang dia orang promo. Apa pendapat Fitri katanya? Wow, bijak soalan Syamsul Q. Muzik Azek kot dengar lagu tiap hari ni. Okey. Sebab tu saya cakap kenapa nasyid ini, sebenarnya saya ada poster kajian saya tu. Okey. Kenapa nasyid ini dia tidak sampai kepada new music landscape? Maknanya ada 2 kelompongan yang utama. Yang pertama confuse lah, maknanya keliru. Okey, kekeliruan ini yang kita kena fahamkan. Dengan modul saya itu diharapkan nanti bila dah siap dan sebagainya, saya akan mempromosikan lah. Yang kedua adalah dari segi network ataupun jaringan. Okey, jaringan ini maknanya penasyid-penasyid baru kena terima, kena faham bagaimana
landscape industri music Malaysia, bukan nasyid tapi music Malaysia. Music Malaysia saya sebut dari segi kualiti. Kualiti lagu. Berapa sebenarnya bajet nak buat lagu kalau industri music Malaysia? Nasyid dia akan pergi kepada bajet-bajet yang disebutkan sebagai bajet nasyid. Okey, maknanya dia kualiti dia berada di situ. Dia tidak sampai ke tahap, dia tidak pergi kepada komposer yang betul-betul boleh create something yang memberi impact, feel, melodi dan sebagainya. Kemudian itu dia tidak tahu bajet MV ataupun music video yang bagaimana yang boleh capai standard ataupun kualiti seperti industri music Malaysia. That's why nasyid dia ketinggalan, sekarang ni ketinggalan. Okey, kalau dulu, kenapa dulu orang sebut Raihan, Hijaz Rabbani dan sebagainya. Pada zaman itu nasyid mempunyai demand yang sangat-sangat tinggi dengan CD, dengan kaset dan sebagainya. Okey, dan mereka berada di bawah naungan label-label yang big label. Kita sebut pasal BMG, EMI, sekarang tak ada lah kan. Kemudian tu kita ada Warner Music, kita ada NAR Records, kita ada FMC, kita ada banyak lah kan. Banyak sebenarnya label-label yang nasyid ni bersama dengan label-label yang mempunyai bajet yang sangat-sangat besar. Bila kita sekarang ni pergi kepada industri nasyid, boleh dikatakan independent nasyid industri. Tidak keterlaluan kalau saya mengatakan independent nasyid industri ini perlu pergi kepada satu yang lebih besar. Maknanya kolaborasi bersama dengan label-label yang besar. Okey, memang ada sekarang ni dia collaborate dengan Universal dan sebagainya, tapi hanyalah mungkin dari segi distributor kan, mungkin dari segi social media ataupun digital platform, bawa pergi TV dan radio. We not talk about that. We talk about the keseluruhan, komprehensif. Maknanya dari segi lagu, bajet keluar 15,000. Buat MV 20,000 contohnya. Kalau kita cerita industri muzik Malaysia lah, itu in generally lah kan, dia boleh plus minus lah. Jadi kalau berani buat macam tu, then barulah yang penasyid-penasyid baru ini yang berkualiti ini, dan yang paling penting tak malulah mengaku diorang penasyid kan. Bila kadang-kadang malu nak mengaku tu pun salah satu faktor juga. Jadi bila dah sampai kepada kualiti ini, kita tidak ada alasan untuk menolak pun sebenarnya. Tetapi kalau dah sama je, asal nasyid je, MV dia di taman bunga ataupun mesti ada masjid, mesti ada itu, mesti ada ini kan. Jadi saya pun bercakap untuk diri saya juga kan. Betul, setuju. We talk about budget, we talk about quality, then kita boleh keluar daripada konsep independent nasyid industry ini kepada something yang maybe commercialized nasyid industry. Okay, itu pendapat saya lah. Pendapat ni can be right or wrong. It's all about sensitivity je. So boleh terima, tak boleh terima, saya tak boleh cakap apa lah. Faham. Kalau tak boleh terima, jumpa kat simpang kan. Faham. Saya kena cakap benda ni sebab dulu saya seorang yang sangat-sangat simpan benda-benda ni sebab bila kita dah buat kajian, kita dah ada knowledge tu, kita kena share lah. Memang pedih untuk terima, terutama sekali mereka yang dalam industri. Fitri tu benda faham, tapi pada saya kena bercakap. Kalau saya tak cakap, siapa lagi akan bercakap? Orang lain akan bercakap. Tu yang MV tak ada pemenang. Macam tu lah kaedah seolah macam tu. No comment. Bab itu saya tidak komen. Baik, satu saya nak tanya juga. Macam ada juga berpendapat seolah-olah kenapa dia kata bukanlah kata tak nak melabur kepada tempat, maksudnya lebihkan kepada muzik dan sebagainya, tetapi ada yang beranggapan kata ini dakwah. So mungkin dengan bajet 10,000, daripada 10,000 buat satu lagu, why not 10,000 buat 20 lagu untuk memperbanyakkan lagi bahan-bahan dakwah. So komen Dr. Fitri sendiri. Okay, we talk about dakwah satu bab. Talk about music satu bab. Kita boleh dakwah, tidak ada masalah. Kita boleh berdakwah dan sebagainya. Bila sebut bab music, kita kena faham juga music pun dia ada dia punya framework dia. Kita tak boleh dengan sebab kita berdakwah, kita kecilkan framework yang ini. Kita boleh balance kan. Dakwah ni is about message, lirik dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak berdakwah dengan music, kita boleh buat yang maybe secara yang still berkualiti tetapi maybe yang sangat-sangat minimal. Contoh akustik, zikir akustik. Maybe kita boleh instrumental zikir, kita boleh buat instrumental, lagu-lagu yang instrumental dan sebagainya, lebih terapi yang mana wave dia tangkap minda kita ni satu wave yang mana boleh bagi ketenangan dan sebagainya. Itu yang low cost punya ni tetapi still berkualiti. Tapi kalau kita nak bercerita tentang lagu
nak atau tak nak, kita kena terima hakikat kenyataan bahawa ia adalah separate identity, separate lah. Maknanya music is music, dakwah is dakwah. Kalau kita nak gabungkan benda tu, bayangkan music yang berkualiti dengan dakwah ataupun mesej yang berkualiti bergabung bersama. Satu itu, kualiti itu lebih baik daripada kuantiti. Kalau kita buat 10 lagu pun, orang tak pandang, orang tak tahu, kita je. View pun 5,000, 6,000. Tu pun keluarga-keluarga yang tengok kan. Bagus, alhamdulillah. Kita tak nafikan benda tu. Tapi kita nak pergi lebih daripada itu. So apa yang boleh kita buat? Sebab tu kalau tengok, kenapa industri muzik Malaysia yang lain setahun dia keluar satu lagu je, tapi betul-betul kualiti, betul-betul ni 3-4 tahun orang boleh ingat lagu tu, nyanyi sama-sama. So sepatutnya kita ambil modul tu, kita ambil framework tu, rather than saya bercakap tentang lagu bukan pasal zikir dan sebagainya, saya cakap pasal lagu, okay? Pasal lagu yang berkualiti. Rather kita pergi yang kuantiti tetapi tidak ada sambutan. Then we go for quality, dakwah yang kualiti dan juga muzik yang berkualiti kan, dan juga dengan cara marketing yang betul, insya-Allah dengan support daripada Radio Zayan, IKIM dan semua radio-radio lah di Malaysia ni kan. InsyaAllah dia akan pergi lebih jauh lah, insyaAllah. Ya, itu dia. Saya sangat suka dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Fitri Haris lah. Dan dalam Islam sendiri pun menyebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. So of course Islam is the best. So nak cakap orang putih tapi terlupa kata-kata tu kan. So apa yang kita nak buat, of course lah kena yang the best kan. Nur Khairah cakap you need to invest well to produce a quality output. Yes, of course lah. Itu dia. Setuju. Silakan Wah. Okay, ada soalan lagi ke dekat komen? So far dah tak ada dah. Yang lain semua berkongsi pandangan. Saya nak tanya satu soalan personal lah kan. Wow. Tak adalah, maksudnya just untuk Fitri mungkin ada, iaitu ada tak pernah hasilkan lagu kepada orang lain tapi menggunakan nama pena dan orang sampai sekarang tak tahu pun nama pena tu adalah Fitri Haris. Azwar, sekali lagi soalan sangkut. Sepanjang pernah tak Fitri menghasilkan lagu menggunakan nama pena dan orang tak tahu pun itu sebenarnya Fitri Haris? Kalau boleh reveal apa nama pena tu. Tak ada, saya memang guna nama Fitri Haris. Memang tak ada dengan nama. Cuma mungkin orang tak tahu sebenarnya saya dah banyak buat lagu. Itu yang mungkin orang tidak tahu. Cuba je yalah, kita ni sebelum tu kan kita belum ada ilmu lagi nak bercakap macam ni, so we go for quantity rather than quality. So sekarang ni ada yang datang minta lagu, ada yang nak berduet, saya nak tak nak saya kena pilih sejauh mana mereka serius. Kalau nak berduet tu, quality macam mana yang mereka ni, berapa mereka nak willing untuk spend budget dan sebagainya. Sebab nak tak nak, sebab tu daripada kalau tengok saya keluar almost every month new single, tapi saya go for quality. Sebelum ni Dalil Cinta dengan Robita, and then we go for Ayah Sofia, and then nanti akan ada project lagi insyaAllah yang surprise lah. And then lepas raya saya mungkin ada lagu lagi berduet dengan Bin Laden dan sebagainya. So we go for quality. For this year saya target saya memang banyakkan berduet dengan artis-artis bukan nasyid lah, sebab itu saya punya objektif untuk this year lah. Baik, dengan Bin Laden tu adakah Fitri Haris akan rap? Saya lagu dan lirik dah siap, music semua dah siap, live music semua kita dah get ready dah. Dan memang lagu bila ada Bin Laden ni of course lah rap, tetapi kena faham lagu dan lirik saya dan sahabat saya Hafiz Syafiq buat, dan lagu ini sangat-sangat catchy lah. Cumanya dia bukanlah rap macam Bin Laden sebelum ni. Jadi satu cabaran juga buat Bin Laden. Dalam masa yang sama dia still menerapkan peradaban lah, maknanya akhlak di dalam lagu. Dalam lagu pun kena ada akhlak. Apa akhlak dalam lagu? Liriknya, cara nyanyiannya, cara penyampaiannya. Kan kita boleh nak happy dalam lagu, tetapi happy kita ni happy cara-cara bersederhana lah, tidaklah terlalu beria-ia, tetapi still sampai. Itu je lah. Itu dia. Kalau boleh menyanyi sikit yang lagu tu, sikit tak boleh? Tak boleh? Alah. Alah. Lanjutlah sikit.
Tak, akan sampai pada masanya, sebab lama lagi lepas raya, akan sampai pada masanya saya akan minta chat Tutin untuk kita buat lagi lah kalau sudi lah. Wah, insyaAllah, Of course. Apa Okey, masuk ke dalam kalender. Apa nyiru tapak tangan macam mana? Apa Wah? Apa? Pepatah tu apa? Benda nyiru tapak tangan atau something lah. Nyiru kami tadahkan. Macam tu lah. Pada faham lah kan. Okey, rasanya dah lebih sejam ni kot Azhar. Sebagai penutup untuk Dr. Fitri Haris sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemuzik, sebagai seorang ahli nasyid, apa kata-kata Fitri Haris kepada peminat dan juga harapan untuk industri nasyid dan juga untuk lagu Ayah Sofia ini? Okay, first kali tontonlah lagu Ayah Sofia ni, fahami. Bila tonton lagu Ayah Sofia ni, jangan tengok lagu lepas tu komen sedap tak sedap je. Faham lirik dia, buka lagi multi window tu, kaji sejarah Ayah Sofia. Tengoklah sikit dokumentari Ayah Sofia. Okey, tengok ada kata kucing penjaga Ayah Sofia lah. Betul. Dan sebagainya. Dan barulah benda tu berkembang. Kalau kita dengar saja lagu tetapi kita tidak ada keinginan untuk tahu Ayah Sofia, then we got nothing. We just got sedap tak sedap, suka tak suka. Kan? So bila nasyid tu kelebihannya, nasyid ini adalah ilmu. Dia tak macam yang lain-lain. Ini adalah ilmu. Bila ilmu ni dia tak boleh habis kat situ. Dia kena ada keinginan untuk kaji sikit lah pasal Ayah Sofia. Tonton dan kaji pasal Ayah Sofia. Yang kedua, jangan malu kalau ada anak-anak muda dekat sini, kalau kita ada anak dan sebagainya, daripada kecil dah bagi tahu, jangan malu untuk mengaku diri itu sebagai seorang penasyid. Sebab penasyid ini dia adalah ilmu, maknanya dia menyampai ilmu, dia adalah pendidik. Jadi jangan malu, bila ilmu ni dia akan ada legacy, orang akan ingat, orang akan amalkan. Selain daripada itu, sokonglah semua penasyid-penasyid di Malaysia dan juga pohon doa daripada semua supaya usaha kami ini dalam dakwah melalui hiburan ini diterima dan juga dipermudahkanlah. Dan juga saya juga mendoakan supaya cabaran COVID-19 ini kepada semua penggiat seni, nasyid khususnya dan keseluruhan secara amnya, supaya dipermudahkan, dibuka pintu rezeki seluas-luasnya, rezeki yang dalam keberkatan insya-Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. So Azhar, ada apa-apa nak tambah tak sebelum kita menutup sesi kali ini? So far alhamdulillah kita rasa sangat kita mewakili Brigade TV rasa sangat apa tu? Rasa geli pula rasa tiba-tiba. Kita rasa sangat berbesar hati rasa sangat teruja kerana Dr. Fitri Haris sudi bersama kita dalam kesibukan mengajar dan kelas dan sebagainya. So masih bersama kita pada malam ni, insya-Allah. Moga-moga Dr. Fitri Haris terus diberi kekuatan, dipermudahkan segala urusan dalam nak bermanfaat, memberi manfaat kepada masyarakat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. So terima kasih juga kepada untuk daripada saya, terima kasih kepada Dr. Fitri Haris. InsyaAllah kita jumpa lepas raya pula lah untuk lagu dengan Beladin. Wah, tak sabar sebenarnya kan nak dengar lagu dengan Beladin tu sebab tapi lagu tu memang lain. Tapi adakah Dr. Fitri Haris rap dalam lagu tu? Ada rap tak? Doktor sendirilah ada rap ke tak? Tak tahu sebab bulan 6 keluar. Dia tak nak pecah lagu sikit. Aduh. Kita dah kongres. Tak tahu sebab bulan 6 keluar. Okey, silakan awak. Okey kepada anda semua, jangan lupa untuk teruskan bersama dengan Brigade TV Online dan jangan lupa untuk like dekat kami punya Facebook page iaitu Chat Tutin, dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.